Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ayyuhal ikhwa wal akhawat, نلتقي من جديد في مائدة علوم القرآن. وقد تكلمنا في الأسبوع الماضي عن جمع القرآن وترتيبه، وقد قلنا أنه لم يكن هناك أي جمع للقرآن في عهد الرسول، لأنه لم يكن هناك أي داع يستدعي ذلك، بخلاف في عهد أبي بكر، فإن الوضع عندئذ يستدعي إلى جمع القرآن، ومن هنا جمعه أبو بكر، وذلك بعد مشورة سيدنا عمر بن الخطاب. والقرآن جمعه للمرة الثانية في مصحف واحد، في مصحف الأم سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. Jadi ikhwah wa akhwat, minggu lepas kita dah bincang tajuk berkaitan dengan Jam'ul Quran, ya, pengumpulan dan penulisan Al-Quran dalam mushaf. Jadi kita dah cakap bahawa pada masa baginda itu tak ada lagi mushaf yang mengumpulkan semua Al-Quran. Nanti ada selepas Khalifah Abu Bakar dan Khalifah Utsman bin Affan. Jadi perjumpaan kita pada pagi hari ini adalah untuk mengukuhkan kefahaman kita kepada perkara ini. Jadi perjumpaan kita ini bukanlah hanya sekadar memahami perkara ini untuk keperluan ujian, kuis 1, kuis 2 dan seterusnya, tapi lebih luas lagi, ya, untuk memahami perkara berkaitan dengan Al-Quran sebagai sumber rujukan kita, ya, sebagai pegangan hidup kita hingga bila-bila masa, ya. Jadi harapannya semoga pengetahuan kita, kefahaman kita terhadap perkara ini boleh merapatkan lagi kita dengan Al-Quran. Kita tambah dekat, tambah rapat dengan Al-Quranul Karim, ya. Untuk pengukuhan ini saya akan membuat soalan dan saya akan menyebut berdasarkan abjad nama yang sedia ada untuk menjawab soalan ini. Tapi saya akan mula daripada urutan nama yang paling terakhir, ya. Akan mula kepada Wan Ahmad lah. Dan harap semua nama yang disebutkan untuk menjawab soalan saya ini untuk membuka kamera sebelum menjawab, ya. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Soalan pertama. Limadha lam yajma'ir rasul al-Qur'ana fi mushafin fi ahdihi? Sila Wan Ahmad jawab soalan ini. Wan Ahmad, are you ready? Are you here? Wan Ahmad. Macam tak ada je. Okey. Kita ke Siti Nur Salehah. Siti, Ya, Ustaz. faham tak soalan saya, Siti?
Boleh Ustaz ulang sekali lagi? Sebab tadi dia macam sekat-sekat. Limadha lam yajma'ir rasul al-Qur'ana fi mushafin bi ahdihi? Lianna hifzuhu fi sudur. Ya, betul lah. Sebab betul lah bahawa sahabat pada masa itu mereka hafaz Al-Quran dengan dengan minda mereka, dengan kekuatan memori hafazan mereka. Tapi ada sebab tu yang menjadikan Rasul tak menulis Al-Quran dalam satu mushaf. Apa sebabnya itu? Ada beberapa sebab. Yang itu bukan dihitung sebagai sebab. Itu memang kondisi yang sedia ada pada masa itu adalah malaka, ya. Itu adalah kemahiran orang Arab yang mempunyai daya hafaz yang tinggi. Tapi itu tak dikira sebagai sebab. Lianna Al-Quran lam yanzil jumlatun wahidah. Siti, aku dah cakap nampak. Maaf doktor, saya punya laptop memang tak ada kamera. Okay. Kalau nak guna phone dia susah untuk join. Kalau macam tu Siti, kita maafkan lah dia. Okey lah Siti. Apa Siti? Lianna Al-Quran lam yanzil jumlatul wahidah. Ya, sebabnya okey, saya boleh luruskan jawapan itu. Sebabnya ini poin pertama. Sebabnya Al-Quran lam yazal yanzil fi ahdi Rasul wa akhiru ayatin wal ayat allati qila annaha akhiru ayatin nazalat wa hiya qawluhu ta'ala fi surati al-Baqarah wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah lam yalbas ar-rasul ba'da nuzul hadhihi al-ayat illa ayyam, ya. Jadi sebab pertamanya sebab ayat sebab Al-Quran masih terus diwahyukan kepada baginda, still diturunkan, diwahyukan kepada baginda. Dan ayat terakhir yang dikatakan, ayat terakhir tu wattaqu yawman dalam surah Baqarah itu, selepas ayat itu diturunkan tak berapa lama selepas itu baginda Nabi meninggal. Jadi memang tak ada masa baginda Nabi untuk mengumpulkan Al-Quran pada masanya, ya. Okey. Itu satu jawapan. Alasan kedua apa? Bagus Siti. Siti nampak ada upaya, ada usaha untuk memahamkan kita. Siti boleh bagi alasan kedua? Apa alasan kedua? Okey, Siti dah jawabkan. Kita ke Rohaida. Are you here, Rohaida? Rohaida? Rohaida macam senyap je. Nur Syafawati. Ya Ustaz. Boleh jawab Nur? Soalan tadi ke? Masih soalan yang tadi Nur. Kenapa baginda Nabi tidak mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf selama di masa dia hidup? Sebab tak ada on kamera dulu Nur. Macam
Okey Nur, boleh jawab Nur? Nur. Ya, ya. Okey, sila jawab Nur. Sebab tiada suruhan daripada Allah untuk mengumpulkan Al-Quran dalam satu mazhab. Tak ada suruhan daripada, betul lah. Memang tak ada suruhan. Ya. Tapi ya itu sebab, tapi saya benarkan punya jawab, tapi bukan sebab itu yang saya cari. Betul lah baginda Nabi berbuat sesuai dengan suruhan Allah. Tak ada suruhan dia tak buat lah. Tapi ada lagi sebab yang saya cari, yang lebih tertakluk kepada kondisi semasa ketika itu. Kalau sebab yang tadi Siti cakap itu, Nur cakap itu memang sebab apa ini ya? Ya, itu sebab ilahiyat lah. Yang ini lebih tertakluk kepada kondisi semasa ketika itu. Nur boleh? Doktor saya nak cuba. Cubalah. Nampak kamu ke? Nampak kamu? Tak, saya yang Siti Nursalihah tadi. Oh, Siti Saleh. Okey. Siti Saleh. Nampak kamu? Sebab okey, Siti Saleh. Okey. Sebab susunan ayat dan surah dalam Al-Quran tu pada waktu dia diturunkan dia tidak mengikut urutan. Boleh tak yang tu? Saya rasa bukan itu. Sebab baginda Nabi tahu semua urutan ayat surah itu selepas dapat makluman daripada Jibril. Bukan itu. Apa bagus percobaan tu. Ada yang nak try lagi? Ustaz? Saya nak try jawab, boleh tak Ustaz? Boleh. Mungkin sebab pada masa tu ayat Al-Quran diturunkan, tapi mungkin Siapa ni? Muhammad Adli Hakimi Ustaz. Bukanlah kamera. Bukan kamera tak? Iyalah. Lama betul engkau rayakan pesta Christmas ini ya. Minggu lepas masih pokok Christmas itu saya tengok. Ini minggu ini pun masih. Boleh jawab Ustaz? Jawablah. Jawab. Mungkin pada masa tu ayat Al-Quran diturunkan. Nampak kamu? Dah buka Ustaz? Dah buka? Tak nampak pun. Tak nampak? Tak nampak. Nampak Ustaz, nampak. Nur Aimisha nampak, tapi aku tak nampak engkau. Ada dekat Ustaz. dekat sangat kamera tu. Dekat sangat tu belakang sikit. Belakang sikit. Okay. Belakang sikit. Cara Ustaz tu. Okey, tak apalah. Jawablah. Mungkin keadaan pada masa tu dengan kertas tak ada, kemudahan tak ada, jadi terpaksa ditulis ke atas batu, ke atas daun, ke tempat-tempat lain. Sebab tu dia tak boleh dibuat dalam satu mushaf Ustaz. Ya. Mungkin. Berjawaban engkau Muhammad Adli bernas. Walaupun lama betul engkau rayakan Christmas tu dengan pokok tu, tapi jawaban kau bernas. Betul lah. Fi akhdir Rasul lam yakun hunaka kalamun wala kirtas. Okey, fal kalamu wal kirtas amrun
lam yatawaffar inda rasul inda iz ma kana hunaka kirtas wala kalam. Okey. Jadi tamadun yang dihitung sebagai tamadun yang terawal menemukan kertas itu adalah tamadun Cina. Jadi untuk mendapatkan kertas itu memang sukarlah sahabat ketika itu. Yutahu masafa baina ardil Hijaz wasin masafa tawila ya akhi. Hanya ada satu jalan untuk boleh mendapatkan kertas, yaitu ketika sahabat melakukan perjalanan keluar untuk berniaga ke Yaman. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash syita'i was-saif. Jadi sahabat di Hijaz, Makkah, Madinah ketika musim sejuk, mereka keluar berniaga di Yaman. Di Yaman itu mereka akan kembali membawa wangi-wangian dan rempah ratus, ya, rempah ratus. Kalau di Syam pula pada musim panas, orang Arab berniaga bahan makanan di sana. Jadi walaupun mereka ketika berada di Yaman berniaga berjumpa dengan kertas, mereka pun tak tergama, tak ada niat untuk nak beli sebab mereka lebih mengutamakan, prioriti utama mereka adalah keperluan mereka, rempah ratus dengan wangi-wangian. Sebab kertas pada masa itu ya keberangkaliannya mahal. Sebab sikit sangat, ya. Tak macam sekarang. You ke mana-mana, you ke Tesco ada kertas, you ke Jaya kertas, you ke Aeon ada, semua ada kertas. Okey? Jadi betul lah kau punya Muhammad. Saya rasa kau dah kena ganti tu. Kau punya gambar pokok Christmas tu. Minggu hadapan harap-haraplah bukan lagi gambar itu yang aku tengok. Dah. Gurau je. Okey. Itu jadi kita sudah ada dua jawabannya, dua alasan. Satu lagi alasan yang saya tunggu. Alasan ketiga. Nur Syafawati sudah Nur Husna. Nur Husna ada ke tak ada? Macam tak ada. Nur Aimi pula. Tak tahu. Siapa ini? Tak tahu. Ya. Boleh sebutkan lagi satu alasan. Ini Aimi ke? Ya, doktor. Ini tahu tak alasan yang ketiga kenapa Rasul tidak mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf? Kerana umat pada masa itu ummiyah. Sangat sedikit yang mahir dalam membaca dan menulis. Ya, betul lah. Betul. Tetapi jawapan engkau Amy itu dia berkaitan dengan jawapan Muhammad Adli lah. Sepatutnya tadi jawapan itu disempurnakan dengan jawapan engkau itulah. Betul jawapan engkau. Tapi ada lagi satu sebab tu. Jadi jawapan engkau itu kena digabungkan dengan jawapan Muhammad Adli. Ada lagi satu sebab yang saya cari. Saya nak sebut, doktor. Siapa engkau? Asfar. Nampak kan muka? Jangan tunjuk je. Nampak? Nampak. Sebab ada ayat Quran yang diturunkan awal, lepas tu dia dimansuhkan. Betul ke? Betul Asfar. Patutlah kau bunyinya keras, Asfar. Ya betul lah, sebab pada masa itu proses nasakh masih berlaku. Jadi andaian kita berandai-andai, andaian
Rasulullah mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf, sudah tentu dalam mushaf itu akan ada ayat yang dinasakh. Sementara ayat yang dinasakh itu ada yang dinasakh secara tilawah dan hukum. Maknanya ada ayat yang dinasakh memang sudah tak boleh lagi dibaca, mansukh tilawatan, dan tak boleh lagi diamalkan, mansukh hukman. Jadi kalau ayat dinasakh itu ada dalam mushaf, maka itu akan mengelirukan umat, menyukarkan umat. Jadi itu antara sebab kenapa Al-Quran tak dikumpulkan oleh baginda dalam satu mushaf. Jadi kita ada sebab ya. Jadi saya harap kalian take care sebab-sebab ini ada 3 ya. Okey, terima kasih Nur Aini. Terima kasih Asfar. Soalan kedua. Mal asbab allati da'at al-khalifata Aba Bakr ila jam'il Qur'an fi mushafin fi ahdihi. Nur Ain Nazurah. Nur Ain, are you here? Apa soalan tadi, Doktor? Mal asbab, ma hiyal asbab allati da'at al-khalifata Aba Bakr ila jam'il Qur'ani fi ahdihi. Faham soalan? Doktor, Hmm. saya rasa sebab time tu yang takut pasal ni, apa tu, kematian Hufaz tu. Apa tu, Sayyidina Abu Bakar takut dengan kematian Hufaz, maka Al-Quran pun turut bawa sekali. Bawa sekali maksudnya macam tu. Ya. Tunggu sekejap ya. Betul lah kau cakap tu. Fi ahdi al-khalifati Abi Bakr. Ba'du nas irtaddu anil Islam. Wa ala ra'sihim Musailama al-Kadzab fil Yaman alladhi idda'a an-nubuwah. والبعض الآخر امتنعوا عن إخراج الزكاة ومن هنا حاربهم أبو بكر وهو الخليفة. فأبو بكر كان يرى أن ارتداد بعض الناس
امتناع بعض الناس عن إخراج الزكاة يمثل خطورة للدولة الإسلامية الجائزة، ومن هنا وجب علينا محاربتهم. فحدثت معركة اليمامة واستشهد فيها كثير من حفاظ القرآن. Jadi betul lah cakap tadi Nur Husna. Betul kan Nur Ain tadi kah? Betul kan Nur Ain tadi kah? Nur Ain. Nampak kan Nur Ain? Macam tu. Sebab pada masa pemerintahan Khalifah Abu Bakar berlaku kes yang mengancam kedaulatan negara Islam ketika itu. Kes pertama, banyak orang yang murtad. Bahkan ada yang mengaku sebagai Nabi macam Musailamah al-Kadzdzab. Kes berikutnya, ada yang tak nak bayar zakat. Jadi kes macam ini tak akan dibiarkan oleh Abu Bakar sebagai khalifah tanpa ada kawalan. Akhirnya Abu Bakar berijtihad untuk memerangi mereka. Kena perang angkat senjata melawan mereka. Akhirnya berlakulah perang Yamama, namanya perang Yamama. Dan ketika itu ada di antara prajurit yang ikut berperang sahabat daripada kalangan hufaz. Malangnya banyak daripada kalangan hufaz itu yang mati syahid di sana. Inilah yang dikhawatiri Umar. Umar cakap, selepas perang Yamama ini boleh saja berlaku banyak lagi perang selepas itu. Dan kalau hufaz ini yang masih hidup ikut berperang dan meninggal pula di sana, maka Al-Quran akan hilang, akan pergi dengan kematian mereka. Jadi sebelum ini berlaku, Al-Quran kena ditulis dalam satu mushaf supaya ada rekod. Jadi meskipun hufaz dah meninggal, kami ada Quran yang utuh sempurna. Tetapi perkara ini haruslah dimuktamadkan, dikuatkuasakan oleh seorang khalifah. Umar pada itu belum lagi khalifah. Khalifah ketika itu adalah Abu Bakar. Jadi Umar kena meyakinkan Abu Bakar bahawa cadangan ini memang bernas, ada maslahat besar di sebalik itu. Jadi selepas Umar datang kepada Abu Bakar, ijma'il Quran fi mushafin lianna ba'da al-hufaz kathir min al-hufaz istushhidu في معركة اليمامة البعض منهم ماتوا هناك فخيفة أن يذهب القرآن بذهاب هؤلاء الناس. Jadi Abu Bakar cakap, waduh, macam mana aku nak buat perkara ini Umar, ini perkara bid'ah. Baginda Nabi tak pernah buat benda macam ni selama dia masih hidup. Macam mana aku pula nak buat benda yang tak pernah dibuat oleh baginda? Ini bid'ah, Umar. Cakap Umar, ya bid'ah, tapi ini bid'ah hasanah. Di sebalik itu ada matlamat besar, manfaat besar untuk umat. Jadi Umar meyakinkan Abu Bakar sekali, 2 kali, 3 kali. Hinggalah Allah membukakan pintu hidayah ke dalam hati Abu Bakar. Dan Abu Bakar cakap, betul lah Umar, cadangan engkau itu bernas. Mulailah Al-Quran dikumpulkan dalam satu mushaf pada masa itu. Okey. Nur Ain, boleh ke? Nur Ain boleh. Boleh. Soalan ketiga. Soalan ketiga.
Ma hiya al-asbab allati da'at Sayyidina Utsman ila jam'il Qur'an lil marrati tsaniyah fi mushafin wahidin fi mushaf al-um. Okey. Nur Aini tadi dah kan? Nur Atika pula. Are you here, Nur Atika? Ya, Doktor. Boleh jawab. Sebab tadi masa zaman Osman ya, Doktor? Seorang Usman. Sebab tujuan penelitian dia untuk menghapuskan salah faham orang Islam tentang bacaan Al-Quran. Kenapa? Kenapa? Tujuan penelitian dia untuk menghapuskan salah faham orang Islam tentang bacaan Al-Quran. Apa? Ulang sikit. Macam bernas aku punya jawaban tu. Ulang sedikit lagi. Tujuan penelitian zaman Uthman untuk menghapuskan salah faham orang Islam tentang bacaan Al-Quran. Sebab pada masa itu wujud perbezaan kan? Betul lah tu. Perhatikan macam ni ya. Fi ahdi al-Khalifati Utsman ittasa'at ruk'atul Islam allati tashmulu akbar al-mudun al-islamiyah bima fiha Misr, al-Kufa, al-Basra, al-Hijaz والشام. اوكي والشام اذا قلنا الشام فانها تعني لبنان، سوريا، فلسطين dan seterusnya. ولكل مدينة أستاذها من الصحابة الذي يعلم الناس هناك القرآن، كيفية قراءة القرآن. ولكل أستاذ في تلك المدن طلابه. فلكل مدينة من مدن الإسلام قراءة كان الناس هناك يقرؤون القرآن بها. فقراءة أهل الكوفة على سبيل المثال يختلف عن قراءة أهل الشام تبعا بقراءة أساتذتهم. Macam tu ya. Jadi betul lah cakapnya. ومن هنا نشبت أو ظهرت الخلافة بين المسلمين عندئذ في قراءة القرآن حتى كاد yaktatila al-ba'du minhum ya. Jadi macam tu. Jadi betul lah cakap Nur Atika bahawa pada zaman Utsman itu empire Islam bertambah luas. Islam sudah sampai ke Mesir, Islam sudah sampai di Kufa, Islam sudah sampai di Basra, Islam sudah sampai di Yaman, Islam sudah sampai di Syam. Syam itu ya meliputi Syria, Lebanon, Palestin, dan seterusnya lah. Jadi setiap bandar-bandar Islam besar ini dia punya tok guru semua. Tok guru ini adalah sahabat yang diutus sebelumnya oleh baginda Nabi atau khalifah untuk mengajarkan Islam
Khulafaur Rasyidin, diutus oleh Khulafaur Rasyidin untuk mengajarkan Islam di sana. Jadi sebagai contohlah Abdullah bin Ubay, dia membaca Al-Quran dengan bacaan dia. Ubay bin Ka'ab membaca Al-Quran dengan bacaan dia. Jadi setiap tok guru ini punya murid-murid. Dan inilah murid-murid biasanya dia fanatik kepada bacaan gurunya kan. Bacaan tok guru aku benar, bacaan kau tak betul. Macam itulah. Jadi ini murid-murid tok guru. Ada masanya mereka dipertemukan dalam perjalanan. Sebagai contoh lah macam ketika mereka pergi berniaga. Sudah tentu mereka nak solat kan. Okey. Kita berandai-andai. Jadi pada masa itu andaian mereka nak solat. Jadi ditunjuklah satu orang untuk jadi imam. Kebetulan yang ditunjuk itu adalah murid Tok Guru Abdul bin Mas'ud. Sudah tentu Tok Guru Abdul bin Mas'ud membaca dengan baca Abdul bin Mas'ud. Tapi makmum ini bukan satu orang, banyak orang. Dan di antara makmum itu ada yang membaca Al-Quran dengan baca Ubay bin Ka'ab sebagai contoh. Akhirnya makmum ini cakap, bacaan kau tak betul lah. Bacaan Tok Guru aku macam ni. Dari mana kau dapat bacaan tu? Engkau baca wadduha wal laili saja. Tapi aku baca pula wadduha wal laili saja. Macam mana ini? Macam itulah. Jadi ini Utsman. Dia seorang khalifah. Tentu dia turun padang lah. Dia akan tengok apa-apa yang berlaku di persekitaran umat Islam ini. Jadi kalau nanti kalian sudah jadi PM, Perdana Menteri, dah jadi menteri kanan, menteri kiri, jangan asyik duduk di kerusi. Turun padang, tengok orang ramai, tengok rakyat. Apa masalah rakyat yang perlu dicarikan solusi dalam keadaan segera. Utsman pada masa itu turun padang tengok. Ini masalah kena dicarikan solusinya dalam keadaan segera. Jika tidak umat Islam boleh berbunuh-bunuhan hanya kerana perkara remeh-temeh macam ni. Akhirnya Utsman melihat bahawa tak ada cara yang bernas untuk mengakhiri perbalahan ini kecuali dengan menulis semua Al-Quran dalam satu mushaf namanya, mushaf ibu, yang boleh diterima pakai oleh semua umat Islam di bandar-bandar sana. Jadi mushaf Al-Quran orang Mesir sama dengan mushaf Al-Quran orang Syam. Begitu juga di Hijaz. Dengan cara itu masalah akan selesai. Jadi selepas Utsman berhasil menulis Al-Quran dalam mushaf Al-Um, satu riwayat yang boleh diterima pakai, maka biharfin wahidin, maka Utsman memerintahkan supaya mushaf Al-Um ini disalin, ditulis semula ke dalam beberapa salinan atau naskah, dan setiap salinan atau naskah ini dikirim ke bandar-bandar besar itu. Jadi semua mushaf yang ada di tangan Muslim ketika itu sama, tak ada beza. Untuk mengakhiri perbalahan ini, Utsman memerintahkan supaya mushaf yang ada di tangan-tangan sahabat semua kena dibakar, termasuk mushaf Imam Ali, Abdullah bin Mas'ud dan seterusnya. Macam itulah ya cerita pengumpulan dan penulisan Al-Quran pada zaman baginda Nabi dan sahabat baginda Nabi. Terima kasih kepada kalian semua yang sudi datang pada pagi hari ini ya. Aktafi bihadzal qadri ya ikhwah, wa naltaqi insyaallah fil usbu'il qadim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukran doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran doktor.